saya rasa isu semasa contohnya seperti di Kedah dan juga di Melaka yang dan juga di Perak yang agak kelang kabut dari segi suasana dewan dan sebagainya itu. Apa komen YB tentang perkara tersebut? Dan saya lihat negeri Johor, maafkan saya, merupakan boleh jadi negeri contoh bagaimana pelaksanaan dewan aman. Apa pandangan YB? Okey. Di Perak dan juga Melaka itu, ya, mungkin apabila berlakunya peralihan kuasa kerajaan daripada PH kepada PN, ya, maka kerajaan yang baru tu melihat bahawa keperluan untuk menukar speaker. Keperluan. Pada mereka perlu untuk menukar speaker. Maka rundingan dia hantar untuk menukar speaker. Speaker ni sebenarnya dari segi undang-undang tubuh tidak ada macam menteri besar. Kalau macam menteri besar, kalau seperti menteri besar, ada peruntukan dalam undang-undang tubuh bahawa undi tidak percaya terhadap menteri besar. Itu ada dalam undang-undang tubuh. Tapi dalam undang-undang tubuh tidak ada undi tidak percaya terhadap speaker. Okey. Jadi itulah bezanya, ya. Jadi di situ bagaimana ruang untuk menukar speaker kalau situ, kalau daripada situ, ya. Caranya adalah dengan melalui usul. Jadi negeri-negeri yang terbabit ini maknanya mereka menghantar usul ataupun rundingan kepada dewan, ya, kepada dewan untuk menukar speaker. Dekat situlah terjadinya ada suasana yang sikit kalang kabut lah. Seperti mana di Melaka dan juga di Perak. Tapi di Johor ni adalah Kerajaan Perikatan Nasional ini tidak menghantar rundingan untuk menukar speaker. Itu yang beza. Itu kelainan yang ada. Tetapi maknanya sampai ke peringkat inilah. Yang akan datang kita tidak tahulah keadaan itu. Tapi selalunya baginda Tuanku Sultan Johor ni menasihatkan ahli-ahli dewan agar menjaga ketertiban, ya, dari segi menjaga budaya yang matang dalam dewan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Ini setiap kali sidang itu benda itu disebut oleh baginda Tuanku lah. Jadi saya kira semuanya, walaupun ada perkara panas dalam dewan, tapi ingatan ini selalu menjadi satu panduan lah kepada ahli dewan. So itu saya kira satu yang berbeza lah dengan di tempat-tempat lain. Okey, saya rasa contoh yang baik yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Johor dalam aspek dan juga aspek Dewan Undangan Negeri, iaitu kelainan yang ada pada negeri Johor. Jadi saya rasa ada persoalan yang masih lagi bermain di fikiran saya, iaitu berkaitan dengan bagaimana usul tergempar boleh berlaku, ataupun mungkin bagaimana saya belajar di Universiti Malaya memang agak kurang mengambil tahu hal-hal semasa di dalam Johor, tapi saya lebih gemar untuk mengikut perkembangan politik di nasional. Tapi dalam masa yang sama kita mendapat MB yang begitu ramai dalam masa lebih kurang 22 bulan ke bawah. Jadi bagaimana pelantikan MB itu berlaku? Mungkin YB boleh berikan komentar. Pelantikan MB ini tidak dibuat dalam dewan. Itu beza, ya. Okey. Kuasa melantik menteri besar ni adalah ada pada baginda Tuanku Sultan. Maknanya pada penelitian Tuanku bahawa seseorang itu boleh di kalangan ahli dewan mempunyai majoriti di dewan-dewan. Maknanya mendapat sokongan secara majoriti dalam dewan. Atas kebijaksanaan Tuanku melantik mereka yang terbabit ini, ya. Okey, itu kuasa itu adalah kuasa yang ada pada baginda Tuanku Sultan. Kemudian dalam dewan pula, apa peranan, apa kuasa yang ada pada ahli-ahli dewan? Sedangkan ahli-ahli ini dilantik oleh rakyat, kan? Tadi itu kuasa yang ada pada Tuanku. Okey. Kuasa rakyat pula di situ, kuasa yang disalurkan melalui ahli dewan adalah ia boleh membuat usul atau perundingan tidak percaya kepada menteri besar. Itu hak dewan. Bila ia dah dilaksanakan, okay,
Jika rundingan itu gagal, makanya kekallah maknanya Menteri Besar. Tetapi jika rundingan itu berjaya, maknanya mendapat sokongan, maknanya Menteri Besar tidak dapat sokongan dalam Dewan, maka Menteri Besar diberi dua pilihan. Satu, meletakkan jawatan. Yang kedua adalah menasihati tuanku untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Kuasa membubarkan tu adalah kuasa membubarkan pada tuanku, bukan pada Menteri Besar. Okey. Menasihat itu adalah yang ada pada Menteri Besar itu, ya. Itu ruang yang ada, ya. Ruang yang ada. Okey. Jadi itu hal berkaitan dengan usul atau rundingan tidak percaya. Cara pula nak ada dalam Dewan ni, macam mana dia nak masuk pula kan, Macam mana nak rundingan ni atau usul ini masuk dalam Dewan, Caranya adalah notis sidang ini 21 hari. Okey. Sebelum daripada persidangan. Okey, persidangan. Jadi 14 hari sebelum sidang itu adalah tempoh, 4 hari dan sebelum adalah tempoh untuk mengadakan atau menghantar sebarang rundingan ini ataupun usul tadi, juga menghantar soalan-soalan. Ini tempohnya 14 hari. Dan sebelum ni tak dapat apa-apa soalan lah. Sebelum ni tak ada. Okay. Itu cara dia masuk. Itu kalau ada rundingan berkenaan dengan speaker, tidak percaya terhadap speaker juga 14 hari juga. Okay. Tetapi kalau nak menukar, kalau nak speaker ni nak menghantar speaker, nama baru speaker, kalau di Perak 7 hari kan, kena hantar nama, cadangan nama kan. Tapi kalau di Johor ni 24 jam. 24 jam sebelum persidangan. Yes. Begitu. Berbeza-beza mengikut negeri. Betul. Dia punya konsep peraturan Dewan ni lebih kurang aja konsep dia. Tapi yang beza-beza elemen-elemen masa, tempoh, ni yang berbeza antara satu sama lain lah. Tapi konsep lebih kurang sama antara satu sama lain. Okey, kita lebih mengetahui tentang bagaimana usul yang nak dihantar, bagaimana masa yang sepatutnya diikuti oleh ahli Dewan untuk mengusulkan suatu usul, cadangan dan sebagainya. Dan saya fikir ada persoalan lain yang mungkin penonton fikir-fikirkan pada masa ini, iaitu berkaitan tentang bagaimana komposisi semasa di dalam Dewan Undangan Negeri. Berapa di peringkat kerajaan dan berapa di peringkat pembangkang. Barangkali mungkin boleh nyatakan sedikit daripada parti mana dan sebagainya untuk kita lebih menambah literasi kepada masyarakat tentang komposisi tersebut. Mungkin YB setakat boleh ni yang diisytiharkan oleh Menteri Besar, maknanya Perikatan Nasional ni ada 29, ya, dan PH itu ada 27. Jadi keseluruhannya 56 lah. Kelebihan di situ dua, ya, 29 dengan 27, ya. Tapi perkara ini belum pernah diuji dalam Dewan. Itu je. Dari segi kita nak mengetahui semasa ni, kita tak tahulah macam mana berapa bilangan ni di segi sokongan kepada kerajaan dengan pembangkang ni. Selagi dia tidak diuji dalam Dewan, kita tidak boleh nak mengesahkanlah perkara tersebut. Kalaupun melalui SD ni di luar Dewan. Yang sah ni adalah di dalam Dewan. SD banyak macam mana pun, tapi dia yang sah adalah di dalam Dewan. Okay. Saya ada satu lagi, saya teringat pembacaan mungkin daripada malam tadi saya ada membaca sebuah artikel daripada Marina Muhammad di Astro Awani. Memberi komentar tentang mungkin beliau mewawancara YB, saya tak pasti, tapi apa yang disampaikan intipatinya adalah tentang don tergantung. Sekiranya perkara itu berlaku di negeri Johor, apa yang akan jadi? Sebab tadi kita tengok Kerajaan Perikatan Nasional ada lebih kurang 29 kerusi dan Pakatan Harapan ada 27 kerusi seandainya. Tergantung. Maksudnya 28. Apa kuasa yang ada pada speaker dan apa yang patut dilakukan selepas itu? Kalau tergantung 28, maka speaker boleh mengundi. Speaker buat undian. Speaker boleh mengundi. Boleh mengundi. Okey. Kalau tak tergantung, kalau macam yang biasa ni, maknanya speaker tak boleh mengundi, sekadar mempengerusikan. Faham? Jadi kalau
tergantung begitu 28-28, maka ada hak kepada speaker untuk menjadi undi penentu di situ. Casting vote. Casting vote. Ada hak di situ.